Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berhormat Tuan Jadik Sing Deo anak lelaki Kapal Sing, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, merangkap pengurusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa. Yang dihormati Ahli Majlis Bandar Seberang Perai, Whip Parti Encik David Marshall, anak lelaki Pakaian Naden, Encik Muhammad Suzuki dan juga Cik Riza di talian. Yang berusaha Tuan Haji Badrul Haji Amin, pemangku Setiausaha Bandaraya, Majlis Bandar Seberang Perai, ketua-ketua jabatan. Yang bahagia Datin Hajah Cik Limah binti Haji Ujam, pengurusi Puspanita Seberang Perai, Cik Ahmad Zamri, pengurusi Enole Seberang Perai, Cik Mat Nasir bin Hassan, Naib Yang di-Pertua Pesuka, Cik Muhammad Nizam bin Mat Syarif, Yang di-Pertua Permai, seluruh warga kerja MBSP, wira-wira Orange yang saya kasih, juga rakan-rakan media yang saya kasih sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian. Terima kasih kepada pembaca doa dan juga kepada pengecara majlis. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan meraihkan hari yang dinanti-nanti, iaitu hari ulang tahun Bandaraya yang kedua, dan kebetulan sama dengan Hari Malaysia tahun 2021. Saya mewakili seluruh warga kerja MBSP ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Jadik Sing Deo anak lelaki Kapal Sing, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, merangkap pengurusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Desa yang sentiasa prihatin kepada masalah rakyat. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli majlis yang telah mengorbankan masa dan tenaga membantu rakyat semasa kesempitan. Tidak ketinggalan kepada Tuan Setiausaha Bandaraya, ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media yang dikasihi, semua wira-wira Orange dan seluruh warga kerja MBSP, juga rakyat negeri Pulau Pinang dan Seberang Perai. Yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, saya ingin mulai ucapan Hari Bandaraya ini dengan berdoa, Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, memohon keampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta ucapan takziah kepada wira barisan hadapan dan warga Seberang Perai yang telah terkorban kesan daripada serangan COVID-19 yang bermula pada 18 Mac 2020. MBSP telah kehilangan 8 wira dan wirawati, teman seperjuangan yang gigih berkhidmat untuk rakyat. Semoga perkhidmatan mereka menjadi amal jariah yang dijanjikan balasan pahala yang berterusan. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar 33 wira barisan hadapan MBSP dan warga Seberang Perai yang sedang bertarung dengan virus COVID-19, supaya mereka diberi kekuatan serta kesembuhan yang tidak meninggalkan kesan. Alhamdulillah, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga Yang Berhormat Tuan Jadik Sing Deo anak lelaki Kapal Sing yang sentiasa memberi penekanan tentang keselamatan wira-wira Orange, dan saya yakini 3,930 atau 98.6% warga kerja MBSP telah pun divaksinkan. Alhamdulillah, tahniah kepada Yang Berhormat Tuan Jadik Sing Deo yang sentiasa menekankan perkara ini. Saban hari Datuk Bandar mendoakan agar wira barisan hadapan serta warga kerja MBSP diberi hidayah dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Anda mesti sihat, teruskan menabur bakti. Anda adalah benteng Seberang Perai. Yang berhormat ahli majlis, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, rakyat tidak pernah ditinggalkan bersendirian dalam menghadapi musibah besar ini. Penyebaran maklumat atau dissemination of information dibuat dalam 3 cara. Dissemination for awareness, dissemination for understanding, dan dissemination for action. MBSP telah menubuhkan Seberang Perai City Channel atau SPCC bagi menggalas tugas yang berat ini. SPCC dipelopori oleh 3 anggota remaja dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Informasi, juga Jabatan Kemasyarakatan yang telah berjaya memecah tembok mentaliti silo daripada bekerja mengikut jabatan, bekerja mengikut assignment ataupun mengikut tugasan. Ini adalah norma baru yang akan diperkenalkan oleh MBSP dalam tahun 2022 dan tahun yang akan datang. Saluran virtual SPCC dapat membawa Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kun Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang,
Yang berhormat Tuan Jadik Sing Deo, anak lelaki Kapal Sing, pengurusi ahli masyarakat kerajaan negeri Pulau Pinang, juga yang bahagia Datuk Bandar untuk bertemu rakyat secara virtual bagi menyelesaikan merungkai kesulitan mereka semasa pandemik COVID-19. Yang berhormat ahli majlis, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, MBSP telah melakukan business process re-engineering ketika pandemik COVID-19 bagi menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada rakyat ketika mereka berdepan dengan musibah yang amat dahsyat ini. 13 penambahbaikan yang akan dihuraikan sebentar lagi merupakan hasil daripada proses kerja yang dipendekkan, pengubalan garis panduan baru, penghasilan produk-produk baru yang mesra rakyat, agar ianya menjadi pemangkin pembangunan ekonomi tempatan semasa dan pasca COVID-19. Yang pertama, kebenaran mula kerja atau commencement of work, COW, pembinaan bangunan dikeluarkan sebaik-baik saja plan bangunan dikemukakan sebelum plan bangunan diluluskan. Produk ini menjimatkan masa pembinaan sekurang-kurangnya 37 hari, memberi kemudahan menjalankan perniagaan atau ease of doing business, mempercepatkan pembinaan dan seterusnya menarik minat pelabur-pelabur asing, foreign direct investment ke seberang perai. Yang kedua adalah garis panduan rumah pekerja di luar tapak bena atau CLQ sementara di luar tapak bena. Urusan permit sementara rumah pekerja di luar dikeluarkan dalam tempoh 2 hari. Garis panduan ini mempercepatkan pembinaan bangunan-bangunan industri dan kompleks perniagaan khususnya di kawasan Batu Kawan dan sekitar. Yang ketiga, PKM atau Plan Kebenaran Mancang telah dipendekkan dari 108 hari kepada 71 hari di mana semua pemohon dan pemaju dikenaki mengemukakan permohonan dan juga ulasan secara atas talian mengikut OAC 3+. Yang keempat, MBSP memberi keutamaan pemprosesan fast track untuk meluluskan PKM dan plan bangunan bagi pembangunan yang direka bentuk menggunakan 15% tenaga yang boleh diperbarui atau RE, Renewable Energy, iaitu tenaga solar dan juga tenaga wind energy. Yang kelima, garis panduan penginapan pekerja sementara di bangunan perniagaan yang sedia ada, iaitu CLQ sementara, bangunan perniagaan sedia ada. Majikan boleh menyediakan penginapan pekerja dengan kos permohonan yang rendah dan kelulusan yang cepat, iaitu pada hari yang sama, jika tiada melibatkan pindaan dibuat kepada bangunan-bangunan yang dipohon. Yang keenam, garis panduan perancangan tukar guna bangunan industri untuk dijadikan penginapan pekerja sementara atau CLQ sementara bangunan industri sedia ada. Garis panduan ini mempunyai tujuan serampang 2 mata. Pertama, membantu mengurangkan kegelisahan rakyat dengan kehadiran warga asing di persekitaran kediaman mereka, terutamanya semasa COVID-19. Kedua, mengurangkan kos operasi kepada pengusaha di mana bangunan kilang sedia ada boleh ditukar guna kepada penginapan pekerja berpusat sementara. Ada 3 garis panduan CLQ yang menyokong garis panduan CLQ pembinaan tetap yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri. Yang 3 CLQ ini adalah untuk pembangunan binaan sementara bagi kawasan-kawasan yang perniagaan dan juga industri. Yang ketujuh, program sejahtera peniaga memperkenalkan sistem permohonan bersepadu yang pertama di Malaysia, di mana permit sementara bangunan, lesen perniagaan, pemberian parti number premis, pengurusan sampah yang teratur disertakan dalam satu permohonan. Program ini akan memberi manfaat kepada 1,000 peniaga makanan, kedai runcit dan juga peniaga kecil seperti kedai gunting rambut yang berada di luar kawasan pembangunan atau kampung-kampung. Saya memohon Yang Berhormat Tuan Jadik Sing Deo pada pagi ini untuk merasmikan dan melancarkan program yang amat bermakna kepada penduduk seberang perai dan merupakan yang pertama di Malaysia ini. Saya ingin ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pengarah bangunan dan juga Cik Abdul Rahman daripada bangunan kerana menghasilkan idea-idea yang kreatif. Yang ke-8 adalah sistem pengurusan sampah iCollect menggunakan konsep Pay as you use. Projek yang pertama di Malaysia, projek perintis ini menjadi package kepada program sejahtera peniaga, bertujuan untuk mencapai sasaran 50% pengurangan sampah penjanaan sampah pada tahun 2022. Pay as you use akan diperluaskan kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang lain secara berperingkat dan akan menjadi norma baru mulai tahun 2022. Ini bermakna bagi mereka yang diberikan lesen, mereka buka kedai, kita scan QR code di tong sampah mereka dan mereka kena bayar.
Kalau tak buka kedai tak perlu bayar. Ini Yang Berhormat ada satu pendekatan yang baru, memberi manfaat kepada peniaga dan juga kepada MBSP, seterusnya untuk mencapai sasaran pengurangan 50% penghasilan sampah. Yang kesembilan, sistem pengurusan lesen interaktif bersepadu atau singkatan SpeedBiz. Sistem ini membolehkan permohonan lesen premis perniagaan dan iklan dibuat di atas talian dan pemohon boleh mencetak lesen mereka sendiri apabila diluluskan. SpeedBiz mencerminkan budaya kerja generasi baru 24x7x52. SpeedBiz memberi manfaat kepada 33,139 pemegang lesen premis perniagaan dan industri seperamperai. Tahniah kepada pengarah pelaksana Encik Muhammad Faidul, Encik Ubaidullah dan juga tim mereka yang telah berjaya menghasilkan idea-idea yang kreatif. Yang ke-10 adalah pemberian nombor TS kepada rumah kediaman di kampung. Pemohon hanya perlu mengemukakan pelan raka rumah kediaman mereka yang boleh dilukis sendiri oleh pemohon. Program ini akan dilanjutkan kepada tahun 2022. Yang ke-11, MBSP telah mentransformasikan perkhidmatan kaunter berpusat dengan menyediakan 100 perkhidmatan cyber counter. MBSP akan menyediakan cyber counter corner yang lebih selesa dan memperbanyakkan program digital at seberang-perai bagi mendidik warga seberang-perai menggunakan perkhidmatan virtual. Cyber counter corner mereka datang ke MBSP. Digital at seberang-perai yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jadi Singh di Mahidin adalah outreach program. So, dua program untuk pendidikan virtual kepada rakyat seberang-perai. Ini adalah untuk membangunkan modal insan bukan sahaja bagi kalangan warga kerja MBSP, tetapi membangunkan modal insan penduduk seberang-perai dan rakyat Pulau Pinang amnya. Kerana apabila negeri maju menjadi negeri pintar, warga negeri Pulau Pinang dan juga seberang-perai mesti juga pintar untuk menggunakan sistem yang dibekalkan oleh kerajaan dan juga oleh pihak berkuasa tempatan. Yang ke-12, pendigitalan perkhidmatan bagi memudahkan urusan transaksi tanpa tunai melalui MBSP QR Bill, Cyber Bill, Helpdesk, Pusat Panggilan atau call center dan program inisiatif tanpa tunai bersama booth bagi melengkapkan usaha pendigitalan perkhidmatan. MBSP telah mempraktiskan behavioral insight. Dengan itu, transaksi tanpa tunai telah meningkat dengan ketara. Sehingga 7 September 2021, 70.29% daripada keseluruhan transaksi dengan nilai transaksi RM122 juta telah dipungut berbanding dengan 57.2%, 57.62% sepanjang tahun 2020. Syabas kepada pengarah Jabatan Pembenaran, kepada Jabatan Penilaian, Jabatan Pengurusan, Khidmat Pengurusan, Jabatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta seluruh warga seberang-perai yang menyahut panggilan transaksi berinteraksi ataupun bertransaksi secara cashless. Yang terakhir iaitu yang ke-13. MBSP akan melancarkan plan tindakan sirkular ekonomi pada 2 Oktober 2021. Plan tindakan sirkular ekonomi akan menjadi panduan dalam memastikan pola penghasilan dan penggunaan atau production and consumption pattern bagi sampah di seberang-perai dapat diubah daripada linear model kepada circular model melalui pembaharuan dasar dengan penggunaan teknologi yang meluas pada tahun 2022 sehingga tahun 2030. Yang Berhormat ahli majlis, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, sebagai tanda penghargaan kepada rakyat seberang-perai bersempena dengan Hari Bandaraya, MBSP dengan sukacitanya mengisytiharkan pelanjutan tempoh bayaran cukai taksiran tahun 2021 sehingga 31 Disember 2021 tanpa denda. Yang kedua, program klinik tunggakan cukai taksiran khas 2021 bagi membincangkan untuk mencari kaedah yang sesuai pembayaran cukai taksiran kepada mereka yang bermasalah tanpa bayaran. Ketiga, diskaun compound semua kesalahan mulai 16 bulan September sehingga 31 Disember 2021, iaitu compound tempat letak kereta dikenakan bayaran RM15 atas satu kesalahan, manakala compound lain dikurangkan sebanyak 50%. Usaha-usaha dan pencapaian-pencapaian yang disenaraikan ini tidak mungkin akan berjaya tanpa sokongan daripada Yang Berhormat Ketua Menteri, Yang Berhormat Tuan Jadi Sendio, anak lelaki Kapal Singh, ahli majlis, Tuan Si Usaha Bandaraya, ketua-ketua jabatan
Wira Orin yang sentiasa ada di hati saya, juga seluruh warga kerja MBSP dan seluruh rakyat Seberang Perai tidak ketinggalan kepada rakan-rakan media yang sentiasa membuat liputan. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga di talian. Semoga dengan usaha kita dapat mencapai Seberang Perai Smart Sustainable City pada tempoh jangka masa yang paling pantas. Akhir sekali, marilah kita mengucapkan selamat Hari Malaysia, selamat menyambut Hari Bandaraya. Terima kasih. Saya Andre. Thank you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.